Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi bab 4 pembiakan, subtopik 4.2, sistem pembiakan manusia. Pertama sekali kita akan explore sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan lelaki terdiri pada 7 bahagian iaitu vesikel semin, kelenjar prostat, ductus sperma, uretra, skrotum, testis, zakar. Sistem pembiakan lelaki ini menghasilkan gamet yang dipanggil sperma. Okey. Berikut adalah struktur sistem pembiakan lelaki. Pertama sekali, vesikel semin, yang mana merembeskan bendalil sebagai nutrien untuk sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, yang mana merembeskan bendalil keruh ke dalam sperma. Yang ketiga, ductus sperma, tiub di mana sperma dibawa dari testis ke uretra. Okey, daripada sini sperma dibawa ke uretra. Uretra merupakan laluan bagi urin ataupun air kencing dan sperma untuk dibawa keluar dari badan. So ni uretra. Okey, salur kencing dan juga salur untuk sperma keluar. Zakar membawa sperma ke dalam faraj semasa persetubuhan. Testis, bahagian telur yang menghasilkan sperma dan testosteron. Skrotum, bahagian kulit yang melindungi testis. Okey, seterusnya sistem pembiakan perempuan. Terdapat 5 bahagian utama sistem pembiakan perempuan. Yang pertama sekali, tiub falopio, iaitu tiub berotak yang mana persanyawaan berlaku. Yang kedua, ovari, tempat di mana gamet betina dihasilkan, yang dipanggil ovum. Uterus, tempat di mana fetus membesar. Cervix, bahagian yang akan terbuka semasa kelahiran bayi. Faraj, tempat di mana sperma dipindahkan semasa persetubuhan berlaku. Kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang ini dalam bab 4.4, persenyawaan dan kehamilan. Seterusnya, perubahan pada lelaki semasa akhir balik. Pertama, penghasilan sperma. Yang kedua, pertambahan ketinggian dengan cepat. Yang ketiga, tarikan kepada perempuan ataupun berlainan jantina. Keempat, pertumbuhan bulu pada kemaluan dan ketiak. Kelima, perkembangan tulang dan juga otot. Keenam, suara yang lebih dalam ataupun kasar. Pertumbuhan bulu pada muka seperti janggut dan juga misai. Kalau untuk perempuan, perubahan yang berlaku semasa akhir balik yang pertama sekali ialah mula menghasilkan sel telur dan kitaran haid. Organ pembiakan semakin membesar. Tarikan kepada seks yang bertentangan. Emosi yang tidak dijangka. Pertumbuhan bulu pada kemaluan dan juga ketiak. Pelvis ataupun tulang pinggang dan buntut tulang punggung akan menjadi lebih besar, lebar dan bulat. Suara akan jadi lebih perempuan, feminin. Dan juga pembendakan lemak pada paha dan punggung pinggul. Kita tengok struktur dan fungsi sperma. Terdapat 3 bahagian pada sperma iaitu kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Sperma ni adalah sel yang paling kecil di dalam badan. Ianya berbentuk seperti bulu dan nukleus yang terdapat di kepala sperma ini mengandungi genetik DNA bagi lelaki. Ekor pula membolehkan sperma berenang. Struktur ovum terdiri daripada lapisan jeli, nukleus, membran sel dan juga sitoplasma. Ovum ini adalah sel yang paling besar dalam tubuh manusia, berbentuk sfera dengan diameter 0.1 mm. Pada bahagian nukleus
juga mengandungi bahan genetik, ovum ini tidak boleh bergerak dengan sendiri. Berbeza dengan sperma yang mana mempunyai ekor untuk membolehkannya berenang. Kita tengok persamaan dan perbezaan antara sperma dan ovum. Kedua-dua ini bergabung membentuk zigot dan berkembang menjadi individu. Dan kedua-duanya ini adalah sel pembiakan ataupun kita panggil gamet. Sperma dihasilkan oleh testis manakala ovum dihasilkan oleh ovari. Sperma berbentuk seperti berudu, mempunyai ekor panjang, manakala ovum berbentuk sfera. Sel sperma adalah sel yang paling kecil dalam badan, manakala sel ovum adalah sel yang paling besar dalam badan. Sperma boleh berenang, manakala ovum tidak boleh bergerak sendiri. Sperma dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang sama, manakala ovum dihasilkan sekali sahaja dalam setiap 28 hari. Itu sahaja sikit sebanyak yang kita pelajari dalam bab 4.2. Untuk selebihnya kita akan bincang buku kerja Sains Proses Skill terbitan Sasbadi. Okay, boleh subscribe dan support untuk tahu update video-video pembelajaran sains yang seterusnya supaya tidak ketinggalan. Okay, sekian, terima kasih.